Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Selangor menentang pasukan Perak. Yang mana pada perlawanan ini Selangor menang 3-1 hasil jaringan hat-trick Ifedayo. Manakala gol sagu hati Perak dijaringkan oleh Farid Khazali. Okey, pada perlawanan semalam boleh kita katakan yang para pemain Selangor telah beradaptasi dengan taktikal yang diterapkan oleh Carsten Netzel ataupun lebih dikenali sebagai KN. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa yang aku suka tentang pasukan Selangor dahulu? Yang pertama iaitu pemain mereka di left back, iaitu Jordan Ambilia. Yang mana Jordan Ambilia semalam beraksi dengan sangat-sangat baik sebagai seorang left back apabila beliau berjaya marking J. Parthiban dengan begitu baik sehingga J. Parthiban tak boleh nak menggerakkan serangan di belah kiri pasukan Selangor. Jadi pujian harus diberikan apabila man-to-man marking yang dilakukan oleh Jordan Ambilia berhasil untuk menjadikan J. Parthiban sebagai seorang yang tak boleh nak create game pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang aku suka tentang Jordan Ambilia. Yang kedua, apa yang aku suka tentang Jordan Ambilia juga adalah beliau adalah seorang bekas center back tetapi beliau mampu beraksi di left back dengan sangat-sangat cemerlang. Pada perlawanan semalam boleh kita katakan pujian harus diberikan apabila beliau seringkali melakukan overlapping ketika Selangor build up gameplay daripada bawah. Bahkan beliau juga mampu untuk kontrol ball dengan sangat lawa, bukan setakat overlapping tetapi crossing yang dilakukan pun sangat lawa. Bahkan dia boleh dribble pemain-pemain Perak dengan begitu sahaja. Hasilnya kita boleh lihat dia berjaya menjadikan ataupun berjaya passing untuk menjadikan satu assist kepada Ifedayo hasil larian ataupun overlapping yang dilakukan oleh Jordan Ambilia pada perlawanan semalam. Jadi bagi aku man of the match perlu diberikan kepada Jordan Ambilia. Walaupun Ifedayo berjaya menjadikan hat-trick, tetapi pemain yang paling mencuri tumpuan pada perlawanan semalam adalah Jordan Ambilia berdasarkan ofensif beliau dalam menyerang dan kelebihan beliau ketika bertahan. Jadi memang seimbang lah Jordan Ambilia bermain di left back, iaitu beliau terlalu ofensif untuk support bahagian serangan, bahkan beliau juga terlalu defensif untuk support di bahagian pertahanan Selangor. Itu yang aku suka yang pertama. Yang kedua, apa yang aku suka tentang Selangor adalah tentang tiga midfield mereka, iaitu Alif, Braden Gunn dan juga Oliver Buff. Yang mana tiga player ni nampaknya seakan-akan sudah mempunyai chemistry dan serasi dalam membentuk serangan di bahagian tengah Selangor. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Braden Gunn mampu untuk mendominasi bahagian kanan Selangor dengan menjadi orang yang ambil tugas sebagai pemain sayap Selangor apabila dia yang banyak lakukan crossing ke dalam kotak penalti. Bahkan apa yang menarik tentang tiga player ni, iaitu Alif, Braden dan juga Oliver Buff, adalah mereka saling bertukar-tukar posisi. Yang mana kadang-kadang kita lihat Braden akan lebih dominan di bahagian kanan, Oliver Buff di bahagian tengah, Alif di bahagian kiri. Tetapi Oliver Buff juga, jika dia dominan di bahagian kanan, Braden akan bertukar tempat dengan Oliver di bahagian tengah dan Alif akan stay di bahagian kiri, ataupun Alif akan ke tengah, Oliver Buff akan ke kiri. Jadi pertukaran tiga player di bahagian midfield ni nampak membuahkan hasil apabila corak permainan Selangor nampaknya lebih ofensif dan berjaya memanfaatkan setiap sisi padang pada perlawanan semalam. Mereka boleh lakukan serangan dengan build up gameplay di belah kanan dibantu oleh Braden Gunn dan juga Namo Steven. Dan di belah kiri ada backup daripada Oliver Buff ataupun Alif. Bahkan ada backup daripada Jordan Ambilia yang sering support di bahagian serangan. Jadi pujian harus diberikan kepada tiga orang player ni yang sering kali buat ataupun create game dengan corak permainan yang sangat cantik, dan sering kali untuk swap posisi untuk memastikan yang corak permainan mereka gagal dibaca oleh para pemain Perak. Jadi pujian harus diberikan kepada tiga player ni. Okey, seterusnya apa yang aku suka tentang pasukan Selangor adalah defensive midfielder mereka, iaitu Manuel Conrad. Yang mana Conrad ni baru pertama kali diturunkan sebagai defensive midfielder. Yang mana boleh aku katakan Conrad adalah pure defensive midfielder, iaitu memang defensive midfielder yang tulen dan sejati yang sebenarnya diperlukan oleh pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita lihat pasukan Selangor banyak menggunakan
player yang sebenarnya posisi asal dia adalah center midfield, lalu ditukarkan kepada defensive midfielder. Jadi mereka tak boleh bermain dengan terlalu bertahan, terlalu defensif. Tetapi dengan adanya Manuel Conrad pada perlawanan semalam, dia banyak membantu bahagian pertahanan Selangor untuk menyerap ataupun menyerap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Perak. Bahkan bukan sahaja Manuel Conrad ni hebat dalam bertahan ataupun menjadi seorang destroyer ataupun anchorman, tetapi Manuel Conrad ni juga mempunyai ability untuk melakukan long passing dan mempunyai vision yang sangat cantik. Jadi ini adalah kelebihan untuk Selangor. Apabila Conrad menunjukkan aksi yang sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, dia juga mampu untuk build up gameplay daripada bawah selepas mematahkan serangan daripada pemain-pemain Perak. Jadi dia adalah seorang player yang tenang, steady, kental sebagai defensive midfielder. Bahkan dia boleh gerakkan ataupun create game untuk pasukan Selangor daripada bawah sebab dia ada ability untuk passing ke hadapan dan juga untuk main short passing pun dia boleh, main long passing pun dia boleh. Dia ada vision yang sangat-sangat jelas. Jadi mungkin lepas ni Conrad akan terus dikekalkan sebagai defensive midfielder Selangor dan Hyobak takkan diturunkan lah. Bagi aku Selangor tak merasakan langsung tentang kehilangan Hyobak pada perlawanan semalam. Okey, yang seterusnya apa yang aku suka adalah di bahagian pertahanan Selangor, di bahagian back tengah, iaitu Syarul Nizam dan juga Safwan Baharudin, yang mana kedua-dua player ni bermain dengan sangat-sangat baik, terutamanya Syarul Nizam apabila dia mempunyai work rate yang sangat tinggi sebagai seorang back tengah dan sebagai seorang player muda, yang mana pada perlawanan semalam boleh aku lihat dia mempunyai ketenangan yang sangat, memang tenang gila, dan dia juga cepat baca game. Apabila J. Patiban dapat bola, dia boleh intercept bola J. Patiban, dia boleh fight J. Patiban dengan body dan sebagainya. Jadi pujian harus diberikan kepada back tengah Selangor, iaitu Syarul Nizam dan juga Safwan Baharudin, sebab walaupun pertama kali dipairkan ataupun pertama kali digandingkan, mereka menunjukkan aksi yang sangat baik ketika bertahan untuk pasukan Selangor. Okey, seterusnya pemain yang harus diberi pujian adalah Ifedayo. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat Ifedayo ni dalam 2-3 game sebelum ni tak beberapa perform. Tetapi dalam game semalam kita boleh lihat yang Ifedayo telah improve sebagai seorang target man yang dicari oleh Casten Netzel, yang mana dia berjaya menjaringkan hat-trick walaupun satu gol adalah penalti kan. Tetapi pada perlawanan semalam boleh kita katakan yang Ifedayo punya work rate sangat tinggi. Apabila beliau tak tunggu sahaja di bahagian hadapan, beliau turun juga untuk dapatkan bola ketika pasukan mula nak create game daripada bawah. Bahkan positioning beliau pada perlawanan semalam memang okey lah, kira cun lah sebagai seorang target man ataupun goal poacher. Dia punya heading dan juga finishing pun padu pada perlawanan semalam. Walaupun bagi aku gol pertama Selangor tu offside kan, boleh kata kontroversi, dan gol kedua penalti tu tak sepatutnya pun penalti, tetapi rezeki Selangor buat perlawanan semalam pengadil buat mistake, jadi kira gol lah kan. Tetapi mungkin FAM boleh perbaiki lah daripada mutu pengadilan. Jadi itu pujian yang harus diberikan. Seterusnya Selangor juga hebat sebab mereka ada Oliver Buff, yang mana Oliver Buff ni adalah player yang relax dan tenang, yang mana kita boleh lihat bila dia create game daripada tengah, dia selalu buat no look passing. Kira dia macam Firmino buat passing macam tak tengok dan sebagainya. Tetapi passing yang dia cari tu memang menyebabkan Selangor boleh build up yang sangat cantik. Jadi Oliver Buff memang midfield yang tenang, cool dan chill, yang memang bertaraf Eropah lah orang kata kan. Jadi itu apa yang aku suka tentang pasukan Selangor Tetapi untuk kelemahan pasukan Selangor pun ada pada perlawanan semalam, iaitu pada perlawanan semalam boleh aku katakan Daniel Asri tidak bermain di aksi yang terbaik. Pada perlawanan sebelum ni beraksi dengan Kedah, Daniel Asri mendapat pujian ramai. Tetapi pada perlawanan semalam Daniel Asri sedikit tenggelam. Aku tak sure sebab apa. Kemungkinan besar disebabkan faktor keletihan dan sebagainya. Jadi pada perlawanan semalam Daniel Asri tak beraksi dengan sangat baik. Jadi aku rasa kalau Syarif Fikri yang diturunkan untuk first 11 ataupun Mukairi Ajmal, kemungkinan besar Selangor boleh bermain dengan lebih laju, lebih ofensif dan sebagainya. Tetapi pada perlawanan semalam Daniel Asri sedikit tenggelam. Yang kedua, Selangor masih lagi kurang di bahagian kanan. Walaupun nama Steven melakukan yang terbaik pada perlawanan semalam, tetapi nama Steven masih lagi perlukan minit permainan yang secukupnya untuk membuktikan yang dia ada pengalaman dan dia mampu memberi sesuatu kepada pasukan Selangor. Tetapi yang
terakhir, kelemahan Selangor apa yang aku nampak adalah daripada segi finishing. Pada perlawanan semalam boleh katakan ada beberapa percubaan yang gagal dimanfaatkan oleh pasukan Selangor. Bahkan mereka juga banyak melepaskan peluang-peluang keemasan ketika mereka build up gameplay dah lawa, tetapi bila closing kadang-kadang tak sampai, kadang-kadang melalut dan sebagainya. Itu untuk pasukan Selangor. Okey, kita masuk untuk pasukan Perak. Yang pertama, pasukan Perak aku rasa memang pasal kelemahan lah. Perak memang pada perlawanan semalam boleh kita katakan mereka seakan-akan tiada kreativiti langsung di bahagian tengah. Memang kita nampak chemistry antara pemain-pemain Perak ni tak ada, sebab mereka macam bermain dengan kelebihan individu. Apabila Karika dapat bola, dia cuba nak bawa bola seorang-seorang. Apabila Di Paula dapat bola, dia nak cuba buat game seorang-seorang. Apabila Partiban dapat bola, dia nak buat game seorang-seorang. Jadi chemistry ataupun support daripada rakan tak ada pada perlawanan semalam. Itu adalah punca yang terbesar aku nampak untuk Perak. Apabila mereka dapat bola, mereka tak tahu nak buat apa, jadi mereka harapkan kelebihan individu sahaja pada perlawanan semalam. Yang kedua adalah pasukan Perak. Apa yang aku nampak, Di Paula nampaknya masih lagi tak membuktikan yang diri dia layak untuk bermain sebagai striker utama. Mungkin tiada pilihan lain, tapi Di Paula pada perlawanan semalam berjaya hasilkan satu assist, tetapi itu pun dah late game. Tetapi daripada awal game sampai habis game boleh katakan Di Paula banyak lenggang-lenggok banyak main dengan santai, dia tak cuba nak dapatkan bola dan sebagainya. Jadi aku rasa Choi Ifat perlu perbaiki lah. Mereka kata masalah gaji dah bayar semua, takkanlah permainan masih lagi nak sama macam ni. Okey, untuk secara overallnya pasukan Perak sebenarnya memang tak beraksi dengan di tahap yang mereka sebenar pada perlawanan semalam. Bahkan Amirul Azhan tu dengan Jordan Ambilia pun boleh kena makan. Hoi, aku rasa better letak Danish Haziq daripada Amirul Azhan pada perlawanan semalam. Okey, secara rumusannya Selangor adalah satu pasukan yang lebih baik daripada Perak pada perlawanan semalam. Bahkan Selangor perlu diberi pujian apabila mereka mampu untuk beat pasukan Perak dengan 3-1. Walaupun kita tahu kedudukan pasukan Perak sekarang memang tengah goyah ataupun tengah tak perform. Jadi itu sahaja ulasan aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.